sorry, jangan bagi tahu I nama dia pun. I tak nak tahu. Bro Firdaus ni, saya tidak berapa setuju. Bukan untuk mengaibkan. Tak ada Datuk. Wallahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral malam ini. Pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan info, janji bermanfaat. Hari ini saya bawa dua individu yang hebat bersama dengan saya. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Izzat Arif dan juga Brother Firdaus Wong Wai Hang. Tajuk saya ialah fitnah atau kebenaran. Orang melihat Firdaus Wong seorang yang lantang bersuara dan berani apabila cuba membawa sesuatu itu. Mengapa Brother Firdaus berani bertindak sedemikian? Saya sebenarnya Datuk, nak cakap terus terang, saya penakut. Penakut di bila mana ada orang datang mengadu dan mereka menjadi mangsa kezaliman. Saya takut saya ada kemampuan untuk membantu. Saya tak membantu. Allah tanya saya di akhirat, saya nak jawab apa? Saya lebih takut azab Allah daripada takut ancaman dan kejian manusia di dunia. Saya tak berani. Tetapi ketakutan saya itu menyebabkan saya nak ke depan. Apa yang membuat orang semua nak mengadu dekat Brother? Bukan semua Datuk. Tak semua juga. Tetapi dia adalah apabila kita ada kawan-kawan sesama aktivis-aktivis ni, mereka datang komplain kepada kita. Mereka tahu kami ada grup-grup pakar perundangan, pakar psikologis dan sebagainya. Maka mereka datang dan minta kerjasama daripada kami. Bila mereka datang, kami lihat apa yang boleh dibantu dan kami bagi mereka bantuan saja. Itu je. Apa maksud fitnah dan kepentingan konsep dalam tabayun dalam Islam? Dia senang je. Seperti mana yang Islam sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau pengkhabaran itu daripada orang yang kita tak kenal, daripada orang yang tak apa-apa, agama dia ke laut, kemudian dari sudut pembuktian pun tidak ada, kita kena pastikan setiap dakwaan itu ada bukti. Jadi kalau ada bukti, maka Islam menyuruh kita menyerahkan kepada pihak berkuasa. Apa-apa pun kita nak mendakwa seseorang, perlu ada bukti, perlu ada fakta dan perlu diserahkan pada orang yang selayaknya. Ada orang kecam, Brother. You buat ni, you buat tu kan, you bongkar ni, orang kecam you. You tak ada rasa apa-apa? Macam dah lali lah. Kita dah biarlah. Kita kata tak boleh nak stop apa orang boleh cakap pasal kita. Jangan cuba mengawal sesuatu yang di luar kawalan kita, tetapi kawal apa yang kita boleh kawal, apa dia. Kita tak boleh cakap kawal apa orang nak cakap. Tapi kita boleh kawal, kita nak baca ke tidak, kita nak ambil hati ke tidak. Biarlah, tapi dalam hati saya secara terus terangnya saya kata, Datuk, saya maafkan mereka, saya kesian pada mereka sebab ada banyak benda saya tahu, saya tak boleh bagi tahu. Hedik saya ke caci, sampai ada yang mengkafirkan. Saya kata tak apa. Ada yang kata ni kafir kan? Ada yang suruh saya masuk balik agama lama. Engkau dah masuk Islam, balik kafir. Kafir balik. Dia suruh kafir balik. Orang dah elok-elok masuk Islam suruh masuk kafir. Tapi saya maafkan dia, saya harap Allah tanggungjawabkan di atas perkataan dia. Tak mau, saya tak mau. Dalam Islam ni perkara-perkara yang berlaku ni perlu tak kita bongkarkan? Dia ada adab. Dalam bab-bab seperti ini dia ada dua benda. Pertama, kalau ia melibatkan isu yang berkaitan dengan jenayah, isu yang berkaitan tentang salah guna kuasa dan sebagainya, maka perlu diambil tindakan dan perlu dikaji dan didapatkan fakta-fakta yang kuat untuk mendakwa perkara tersebut. Maka kalau kita nak sebarkan itu, jangan main-main, takut fakta itu salah. Itu bahaya, dah jadi fitnah pula. Ya, betul. Jadi itu sebabnya dalam isu ini saya tengok macam saudara Firdaus, Bro Firdaus ni memviralkan perkara itu. Mungkin bagi pandangan saya tidak berapa setuju apabila ia disebarkan kepada netizen dalam keadaan netizen tertanya, betul ke? Beza dengan PDRM yang mengeluarkan video itu ataupun PDRM yang memaklumkan. Kerana PDRM tidak akan memaklumkan sehingga data-data itu dianalisis. Data-data itu dimasukkan dalam makmal. Hatta suara-suara video ni pun atau rakaman dia akan dimasuk. Ni original. Kata ori. Takut nanti kan dia ambil muka Abang Rosyamno, letak kat situ, boleh juga jadi berlaku. Elok-elok aku percaya, terus tak percaya orang tua ni. Jadi maknanya kat situ perlu kita ambil perhatian. Ya, betul. Nombor dua, kalau benda tu hanya sifat peribadi, katakan kenal Abang Rosyamno suka cium dinding seorang-seorang. Sementara tu cium dinding, memperangai dia, tabiat dia. Tak payah saya viral. Aku juga dijadikan contoh. Dah ada orang lain. Betul juga. Jadi maknanya kita tak payahlah, itu dia punya kelemahan. Betul. Saya punya kelemahan, tutup sebab Betul. itu aib saya. Setuju. Tapi yang berkaitan dengan jenayah, perlu tahu apakah prosedur yang betul. Ya, betul. Predator seksual. Kenapa Brother Firdaus ni menjadi tempat pengadu kepada mangsa-mangsa? Dia bila mana ada satu persatu ni, bila contoh kita kata dalam 3 bulan lepas, bila kita dah start bagi tahu tentang kesedaran. So kesedaran tu umum.
Kesedaran tu adalah umum. Jadi bila orang kesedaran, mereka nampak, aku mangsa lah tu. Ramai yang jadi mangsa ni, Datuk. Dia masalah dia, aku ni mangsa ke ataupun aku layan? Tapi bila kita tahu tentang apa itu sexual grooming, kita tahu bahawa dia macam kena pukau tau. Dan basically you tak tahu. Bila dah terjadi, Allah mak, aku dah bagi dah gambar aku dah buat macam ni. So bila kita dah bagi kesedaran dan sebagainya, satu demi satu mereka datang. Bila mereka datang, kami tak terima. Kami akan rujuk dulu pakar perundangan, kami akan rujuk dulu pakar dalam kefatwaan. Yang ni macam mana? Ni sama suka ke tidak? Ada unsur-unsur tu ke tidak? Pakai analisis jenayah. Kami akan hubungi mereka. So bila dah dapat conclusion, no. Ini adalah jenayah, we have to do something. Tak, brother. Kenapa brother tak cakap dengan dia orang, okey, katalah pengadu tu ustaz, saya pengadu. Kena pula. Tadi cium dinding, ni ustaz lah. Okey, kena. Saya orang tengah, saya damai. Pengadu kan. Ni pengadu, bukan mangsa. Mungkin katalah ustaz ni dia mangsa kepada predator seksual. Tak, ini contoh supaya kalau kita 3 orang di sini kan, supaya senang orang faham. Jadi kenapa dia tak mengadu dekat polis? Kenapa brother ambil isu ni, brother sendiri yang nak jadi polis, nak jadi pakar perundangan? Kenapa brother tak kata, ni kau pergi mengadulah dekat polis? Macam tu. Betul. Memang benar. Kita senantiasa akan memberitahu kepada mereka terus mengadu kepada polis. Tapi kita kena tahu bahawa di sebalik orang yang pernah menjadi mangsa ni, mereka buntu. Mereka tidak tahu tata cara dan sebagainya. Sebab itu dalam NGO kami sendiri, kami ada unit guaman yang di mana kami memberikan khidmat guaman secara percuma. Zero cost. Datuk boleh bayangkan tak, ada kes mualaf kena tindas 10 tahun, dipaksa, didera, dipukul, tak boleh dapat penceraian, tak dapat apa. Suami paksa dia ambil alung. Jumpa kami 2 minggu, settle cerai. Sebab apa? Selama ni dia dalam mindset tu bahawa dia adalah victim. Sebab itu kita kena faham apa itu Stockholm Syndrome, di mana mangsa akan rasa kesian pada pemangsa. Mereka tak tahu. Jadi bila kita dah bagi kaunseling, bukan saya, kita minta yang bertauliah, buka minda mereka, bagi keberanian sebab mereka trauma dah tu. Sebab tu kami hanya bantu mereka, kami tak ambil kerja polis. Tidak sama sekali. Kami ada juga pakar dalam strategi media dan sebagainya. Macam mana nak bagi kesedaran. Maknanya keluarkan semua, kalau katakan ada kes-kes ni bila keluarkan dalam sosial media contohnya, maknanya nak bagi kesedaran pada orang. Yes. Datuk kalau tengok 3 bulan tak ada apa-apa, kami hanya bagi kesedaran. Datuk, berpuluh-puluh kes. Selagi mana bergelar manusia, ada masalah kat situ. Bukan salah agama, mana-mana agama. Tetapi itu adalah kekurangan individu, itu je. Sebab tu, tengok, tak ada cakap sesiapa pun. Tapi bila ada keperluan, kami akan cakap. Dan kami ni, Datuk, kami ni sempoi je. Iaitu, bila datang ni, ada yang mengadu. Saya kata, betul ni, kes. Bila dia kata, dia ni janji nak jadikan saya second wife ni. Tapi lepas kami buat macam-macam, dia tak nak. Tolong dedarkan dia. I kata, sorry, jangan bagi tahu I nama dia pun. I tak nak tahu. Saya kata, masih buat tu, untuk apa? Suka sama suka kan? So, suka sama suka, taubat, tutup air, jalan. Jangan cakap dengan saya. Saya tak nak tahu pun siapa. Dia kata, dia tu nama. Stop. You cakap lagi, I tutup telefon. I tak nak dengar pun. Sebab it's none of my business. Kalau you minum arak, you tengok porn, you jangan cerita dengan I. Itu aib peribadi. Tapi, bro, dia cakap macam-macam. Lepas tu, tiba-tiba dia macam, kalau kita betul-betul faham sexual grooming, ya Allah. Datuk, saya boleh kata, Datuk, kalau Datuk jumpa dengan seorang predator seksual yang betul-betul hebat, Datuk pun boleh bogey. Kenapa aku juga jadi contoh ni? Contoh? Takkan saya nak guna diri. Okey, saya guna diri saya lah. Bercakap pasal aib tadi. Okey, aib dalam Islam ni boleh ke kita mengaibkan orang, Ustaz, dari pandangan Islam? Asasnya tidak boleh membuka aib mana-mana pihak. Kita tak boleh nak ceritakan aib orang, tak boleh ceritakan apa yang orang tu dah buat di belakang ataupun yang kita nampak. Kalau benda tu aib peribadi. Tetapi apabila ia melibatkan jenayah, dia perlu dilaporkan pada pihak yang berkuasa. Yang kedua, kalaulah benda itu untuk memberikan pengajaran kepada orang luar, untuk memaklumkan kepada orang luar, berhati-hati. Saya pun baru tahu isu-isu je ni, gangguan seksual dan sebagainya. Sebelum ni mana saya tahu? Rupanya gangguan seksual, macam contoh, saya cakap dengan orang perempuan, benda-benda yang boleh menggairahkan, itu gangguan seksual sebenarnya. Dia boleh buat pelaporan, betul kan? Ya, betul. Sebab saya bukan pakar undang-undang. Tapi kalau orang perempuan buat kat saya orang baik. Maknanya Ustaz tak report lah? Tak, masalah tak report. Menerima dengan seadanya. Kita pun tak tahu sebab tak tahu benda ni. Maknanya lepas ni kalau orang perempuan tu hantar gambar-gambar yang pelik-pelik dalam Instagram, Facebook ke apa benda kan, saya boleh buat report. Betul tak? Betul. Sebab itu gangguan seksual. Bila berlaku isu, barulah dia akan jadi tersebar dan orang jadi tahu apakah benda yang berlaku tu. Saya terus arahkan peguam saya kata tolong call polis, hubungi polis, saya jadi suspek tak? Kalau saya jadi suspek, saya pergi sendiri, tak payah panggil.